Isu yang pertama ialah isu budaya. Budaya membawa maksud kehidupan manusia yang sentiasa memelihara dan melakukan pelbagai tindakan. Di Malaysia, terkenal dengan pelbagai bangsa dan agama yang menyebabkan pelbagai bangsa yang wujud di Malaysia. Saya bagi contoh seperti lakonan ini. Selamat pagi. Ni yang mana? Saya datang nak beli buku. Buku cerita ni saja cuma. Alamak. Seperti lakonan tadi, penjual yang menggunakan bahasa selain daripada bahasa Melayu mengalami kesukaran untuk memahami kehendak yang dimahukan oleh pembeli. Jadi, komunikasi antara penjual dan pembeli gagal kerana mereka tidak mempunyai kesefahaman. Pada waktu sekarang, masyarakat lebih gemar hidup dalam berkelompok dan menjauhkan diri daripada bangsa lain dan serta agama. Hal ini menyebabkan kesukaran bagi bangsa selain daripada bangsa Melayu untuk memahami bahasa Melayu sekaligus menguasai keterampilan bahasa dengan baik. Selain itu, budaya juga merangkumi aspek sosiologi seperti latar belakang dan asal-usul seseorang. Kebiasaannya, seseorang yang tinggal di luar bandar lebih gemar menggunakan bahasa Melayu secara santai berbanding dengan seseorang yang duduk di bandar. Hal ini menyebabkan berlakunya jurang antara penduduk luar bandar dan penduduk bandar apabila mereka berinteraksi sesama mereka. Yang sudah berkemahiran dalam bahasa akan meninggalkan mereka yang tidak berkemahiran. Kemudian, 3 halangan keterampilan berbahasa. Yang pertama, maklum balas. Saya akan memaparkan info-info berkaitan dengan maklum balas. Halangan maklum balas. Maklum balas merupakan tindak balas yang berlaku apabila menerima bertindak balas terhadap maklumat yang disampaikan oleh sumber. Walau bagaimanapun, sekiranya penerima tidak memberikan maklum balas yang baik, dianggap sebagai komunikasi yang dijalankan itu adalah gagal. Oleh sebab itu, pengantar tidak dapat memahami kehendak penerima sekiranya penerima tidak memberi maklum balas seperti berdiam diri. Antara contoh maklum balas yang baik adalah pendengar menunjukkan minat untuk mendengar serta pendengar akan berhenti bercakap apabila pengantar bercakap. Maklum balas sangat penting untuk mengetahui perkara yang dibincangkan itu mencapai kesefahaman ataupun tidak. Seterusnya, isu yang kedua iaitu isu media sosial yang melibatkan 2 halangan iaitu gangguan emosi dan juga penyampaian melalui saluran kedua. Baiklah, mari kita saksikan bersama-sama video animasi yang telah disediakan. Kadang-kadang tanpa kita sedari, kita telah menggunakan media sosial sebagai tempat meluahkan perasaan di mana kita terlalu terbawa-bawa dengan emosi dan perasaan. Sehubungan dengan itu, ada juga individu yang menggunakan kata-kata kesat atau kasar. Bukan itu sahaja, ada juga individu yang mencampur adukkan bahasa Melayu dan juga bahasa Inggeris. Nak tahu macam mana? Mari kita lihat bersama. Begitulah kalau kita ada gangguan emosi semasa bersosial. Kita perlu menggunakan media sosial secara berhemah atau rakan-rakan.
Hal ini akan menyebabkan ada juga halangan penyampaian menerusi saluran kedua, iaitu di mana Alina ini menyampaikan mesej yang tidak jelas kerana terlalu mengikut emosi amarahnya. Bukan itu saja, Alina juga ada menokok tambah cerita tentang Aisyah. Kesannya akan berlakunya fitnah kepada Aisyah. Oleh itu, mereka tidak lagi bersahabat dan tidak ada komunikasi. Kita dapat lihat bahawa keterampilan berbahasa dalam diri mereka tidak dapat ditingkatkan kerana hilangnya komunikasi antara satu sama lain. Isu yang ketiga ialah isu bahasa yang melibatkan halangan komunikasi sahala. Bahasa merupakan satu aspek penting dalam kehidupan. Ini kerana penggunaan bahasa yang salah boleh menyebabkan timbulnya salah faham dan boleh menyebabkan perasaan orang lain tersinggung. Isu bahasa semakin hangat diperkatakan pada masa kini. Isu bahasa yang sering bermain dalam fikiran sesetengah orang adalah isu sistem bahasa, iaitu kemantapan sistem bahasa yang menyentuh tata bahasa, sebutan, ejaan dan kosakata. Ya, benar, isu sistem bahasa adalah isu yang besar, tetapi ada isu yang sama besarnya, iaitu isu kerancuan bahasa. Isu kerancuan bahasa dipengaruhi oleh faktor yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima, dan yang terakhir, yang keenam. Komunikasi sahala ialah komunikasi yang melibatkan penghantar menyampaikan mesej kepada penerima tanpa menerima maklum balas. Mari kita saksikan video yang telah disediakan. Assalamualaikum Raka. Hari ini kita nak belajar pasal kewangan. Tak, kita ni bila cakap pasal kewangan, kita nak cakap pasal PT. Oh, kita wahidah pasal PT. Tahu tak PT benda? Apa yang dia cakap tu? Kan aku tak faham. Cakap pasal apa? Berdasarkan video tadi, komunikasi yang dijalankan tidak berjalan dengan lancar kerana tiada interaksi antara penghantar dan penerima. Ditambah pula dengan penggunaan bahasa dialek dalam ceramah yang menyebabkan apa yang cuba disampaikan oleh penghantar tidak difahami oleh penerima. Jadi kalau boleh kita perbetulkan supaya itu mencerminkan penggunaan bahasa kebangsaan di peringkat kebangsaan dan di peringkat PBT, kerana bahasa Melayu adalah merupakan bahasa kebangsaan kita.